pasukan pakcik dipanggil Pasukan Polis Hutan Sarawak, Kontingen Sarawak, PPS, Skuad 1972. Pakcik masa itu C Company menjalankan operasi di Batang Rejang. Kawasan itu namanya Nangas Tabau. 4 hari bulan tu, kami orang menjalankan tu lah cakap jadi Platoon 9. Pakcik masa itu Platoon 10. Platoon 9 tu buat rondaan clear kawasan lah. Jadi petang dia kata dalam pukul 4, pukul 5 macam tu lah buat rondaan. Bila tengah dia orang buat rondaan tu, dia orang terserempak dengan food dump. Jadi dia orang nak bagi tahu dengan apa, tak dah petang, dah senja. Ambush. Buat ambush, kami orang dibagi tahu lah melalui radio kan, radio set. Katakan so standby apa semualah. Jadi lebih kurang dalam pukul 9, pukul 10 malam macam tu lah, tak mendengar tembakan. Jadi temparan sampai pukul 2 pagi baru dia berhenti. Jadi kami orang terima arahan, paket semua barang, semua packing. Lebih kurang dalam pukul 6 pagi, dengar tembakan balik, sambung. Bagi terima arahan, katakan minta kami orang ni move ke dalam. Move ke dalam kumpulan dipanggil support group. Jadi tengah dalam tu, sampai terima arahan. Minta berapa orang anggota, tolong bawa, dia kata. Tuan CEO kita dah kena. Terima. Bawa pergi tebing air. Situ, pakcik pun sama pergilah. Itu yang pakcik ingat, masih ingat lagi. Masa pakcik bawa dia tu, dia masih hidup. Dia menggerang kesakitan. Bot yang dia datang tu, daripada camp dia datang bot tu dah tunggu. Bawa dia pergi hospital. Jadi dalam perjalanan hospital, dia meninggal. Nama dia ialah Tuan CEO, pegawai pemerintah, Tuan Johnny Mustafa. Jadi bila tembak, jadi sambung oleh cerita tu, tembak sampai petang. Dia anggarkan masa itu lebih kurang dalam 30 orang komunis ni. Pada yang tinggal tu dengar kan 2 orang je komunis. Tapi bila dah sampai pagi, dah sampai lah pukul 12, pukul 1, 2 dia masih melawan lagi. Itu dengan bantuan artileri daripada askar datang tembak mortar. Pakcik ingat lagi masa itu kawasan tu, pakcik kata kebun getah tadi sudah jadi kata orang jadi macam padang bola. Jadi pagi tu lebih kurang dalam petang pukul 4, pukul 5 ni tu dah selesai semua, barulah tahu kan anggota-anggota kita yang cedera, yang meninggal. Masa itu saya ingat lagi, dia bagi tahu yang meninggal anggota kita itulah yang terkena tembakan Tuan Johnny Mustafa. Kami orang punya CEO 15 Battalion, daripada dua orang constable daripada Sarawak, Nuing dan Abang Masri, 2 orang yang pakcik ingat lagi nama dia. Sementara sarjannya kena potong kaki. Pakcik pernah dulu kena masuk hospital SKL Kuala Lumpur sana berbelah hari. Kenapa? Nak katakan macam dah jadi macam penyakitnya datang macam stroke, Parkinson pun ada. Macam stroke ada, kadang gigil tangan tu. Dalam keputusannya katanya pakcik ni kena saraf, sakit saraf. Pakcik pernah yang kata gastrik tu. Gastrik tu masa pakcik duduk sini lah, duduk Kelang. Pakcik ni sebenarnya duduk Kelang dengan orang anak dah lama. Dah mungkin belas tahun. Bila duduk di sini dengan anak-anak tu, anak pakcik lah yang tanggung apa semua pakcik. Pakcik minta maaf, pakcik jangan dikenalkan pakcik ni sebagai seorang wira, tidak. Pakcik ni manusia biasa. Pakcik ni manusia biasa. Tak adalah katakan besar sangat khidmat pakcik dengan negara. Tapi adalah kata orang numpang Kupang dulu.
Pakcik Zainal mempunyai beberapa masalah kesihatan lah. Salah satunya adalah kencing manis. Sebenarnya Pakcik Zainal mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyakit yang dihadapinya. Pakcik sangat bagus mengambil ubat, pergi ke appointment di klinik dan sebagainya lah. Pada pandangan saya, keadaan Pakcik Zainal adalah pada tahap memuaskan, di mana level gula, tekanan darah dan kesihatan secara keseluruhan adalah pada tahap yang memuaskan. Nasihat saya untuk Pakcik Zainal, yang pertama, yang paling penting adalah cuba untuk mengurangkan rokok ataupun berhenti terus lebih baik. Yang kedua adalah untuk meneruskan gaya hidup yang sihat. Walaupun dalam keadaan pandemik kita semua duduk di rumah, kita masih lagi mengamalkan gaya hidup yang sihat dari segi pemakanan, kurangkan gula, kurangkan kafein dan juga lebihkan pergerakan, lebih lagi pergerakan sendirilah untuk Encik Zainal sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni, kebanyakan program-program macam sebegini diadakan dari sempena menyambut bulan kemerdekaan dan juga sempena menyambut Hari Malaysia. Tetapi bagi saya dan saya rasalah kita value, kita hargai keterlibatan organisasi saya, UTSC, dalam program sebegini. Dan kita lebih ekspektasi kita adalah supaya program-program sebegini diadakan dengan lebih kerap, supaya kita tak nampak dia sekadar bermusim. Semangat juang, semangat jati diri dan semangat kenegaraan tu kita perlu pupuk sepanjang tahun, sepanjang zaman. Kita belajar sejarah, kita tahu kita belajar sejarah, kita tahu Melaka dijajah bila, komunis bila, kita ada semua data-data tu dalam buku sejarah. Tetapi kita tidak ada. Di negara-negara maju dah ada konsep sharing session tu, bukan dengan setakat di dalam program sebegini, tapi juga di peringkat sekolah. Maksudnya bila kita baca buku teks, why not, apa salahnya untuk kita ambil konten intipati tu dan jemput wira negara untuk share perasaan dia, semangat juang dia, semangat jati diri dia semasa berdepan dengan situasi itu. Itu yang penting. Mungkin ada pihak yang akan kata, apa relevannya dengan masa sekarang? Percayalah, yang jati diri itu yang kita perlukan. Macam mana cara wira-wira ni berjuang. Macam Pakcik cakap tadi, contribution, sumbangan dia tidaklah besar, kan? Tetapi yang kita nampak adalah untuk Pakcik berada di situ, berjuang masa itu yang kita nak pakai, nak didik hati kita, nak didik generasi-generasi muda kita, terutama sekali dalam masa sekarang. Malaysia moden different, orang kata berlainan cabaran, dan lebih-lebih lagi dalam musim pandemik. Sekarang kita nampak perjuangan tu bersifat individualistik rather than kenegaraan. So itu, kalau ada semangat-semangat macam Pakcik ni sekarang, semangat juang, bukan nak juang pergi angkat senjata dah, kan? Berjuang untuk bersama-sama memainkan peranan dalam menangani isu pandemik dan juga kesan-kesan pandemik secara global, diambil inspirasi.